ni saja Mai. Tunjuk sikit gua gambar awak. Gambar sekitar. Ya, ada gambar. Ayah, dah saya pakai dulu. Okey, jadi sekarang ni saya berada di Bukit Keplu, Kod Diang Lama, Jitra. Kod Diang Lama, Bukit Keita macam dulu nah. Lebih kurang jadi dekat gua ni lah tempat cerita peristiwa Perang Mersing tahun 1821 di mana Tengku Anu dikatakan Tengku Anu bersama dengan 40 ulu balang Kedah telah bersumpah setia lah di dalam gua ni, tapi tak tahu gua mana satu. Kata siapa ni belah sana, saya tak akan pergi tengok lah belah sana. Jadi dulunya tempat ni orang kata kalau nak main betapa ni salah satu tempat dia lah. Kalau hampa tengok nanti kawasan luar ni dah tak hutan lah. Dulu kita bayang kalau 200 tahun dulu kawasan ni mestilah hutan tebal kan. Jadi keadaan tu dah lain. Cuma sekarang bila perubahan penduduk tu, jadi keadaan pun berubah. Dan kita boleh bayang lah macam mana strategiknya keadaan ataupun gua ni pada satu masa dulu lah. Kawasan ni dijadikan kawasan apa ni, gua kapur kan. Digajakkan lah sebagai kawasan pelancongan. Tapi saya pun tak tahu nak abang jugalah cerita panjang-panjang ni, sebab saya pun pertama kali main. Dah balik-balik Kedah ni di seru lah kan orang tahu. Jadi kita akan tengok sikit lah. Saya akan bawa, kalau berminat apa ni, apa boleh lah kontak dengan siapa ni, minta dia bawa kan. Bagilah dia punya IG dia. Untuk maklumat lanjut tu nanti kita sambil-sambil lah no. Okay. Jadi kalau ikut daripada cerita menurut yang ditulis di dalam buku At-Tarikh Silsilah Nur kita, jadi dia ada beberapa peristiwa lah yang menceritakan tentang keadaan yang berlaku di kawasan sini lah. Tapi dulunya kawasan ni dia duduk di dalam daerah Kubang Pasu lah. Sampai sekarang pun masih lagi dalam daerah Kubang Pasu. Sepanjang saya duk buat kajian ni, yang menariknya saya tak jumpa lagi lah catatan yang menyebut tentang apa ni peristiwa yang berlaku lah di Kubang Pasu. Cuma ada satu peristiwa, iaitu Tengku Anum ni dia bergaduh dengan Tengku Yaakob. Mereka lawan Tembok Meriam. Itu ada cerita dalam tarikh lah. Tapi kita tak tahulah belah mana. Cuma kawasan ni sangat dekat dengan sepadan Satun belah Satun ya no. Dekat dengan Satun. Kalau hampa pergi daripada sini terus pergi ke Bukit Gaitan, hampa boleh pergi ke Danok. Yang dulunya kawasan Melayu lah. Dulu kalau hampa baca dalam At-Tarikh juga, ataupun silsilah Tawarikh Negeri Kedah yang ditulis oleh Wai Yahya ni. Wai Yahya iaitu cucu kepada Laksmana Tengku Temenggung yang mati semasa 1821 tu. Dia ada menceritakan bahawa dia pernah menjadi DO, District Officer of Changlun lah, yang kawasan ni termasuk lah. Saya asal daripada Bukit Hitam, tak jauh lah dari sini, lebih kurang dalam 10 kilo kan ni. Lebih kurang 10 kilo lah. Jadi kalau cerita orang dulu ni, mereka kata nak mai daripada Changlun tu, nak mai ke sini ni hanya ada jalan Tanah Merah saja. Dulu ni dengan hutan mereka, orang kampung apa, main naik traktor kalau nak pergi ke bukit. Orang bukit nak turun Changlun ni, kena naik traktor. Jadi orang Kod Diang pun sama lah. Jadi dulu kalau nak kata, orang kata apa, mungkin lah tadi hampa dah tengok sabar sikit keadaan yang berlaku sekeliling ni. Dia banyak dah berubah lah, dengan ada padi orang buat elok cantik lah. Tapi kalau main kawasan-kawasan yang orang kata belum diteroka ni,
biasanya dia hutan tebal lah, duduk dalam semua apa semua. Jadi saya pun tak banyak catatan sepanjang saya duk buat pencarian ni, tak banyak catatan mengenai daerah Kubang Pasu. Cuma pada zaman Tunku Anum, apabila diserahkan Kubang Pasu pada beliau, dikatakan bahawa keluasan Kubang Pasu sampai ke Alok Madi, Alok Start dan sampai ke Padang Terak, sempadan daerah dia yang asal. Jadi besar lah Kubang Pasu ni. Boleh kata separuh jugalah Mari Kedah ni, boleh kat dia. Tapi ada cerita-cerita lain tu yang saya pun tak boleh nak kongsi dalam ni. Bagaimana dia mati ada dua penyebab lah, itu saya tak mau cerita lah. Jadi pada tahun lebih kurang 1845 Kubang Pasu masuk balik ke dalam Mari Kedah lah. Tapi peralih dengan Setui ni terus berpisah lah. Ini artikel akan keluar lah. Artikel saya akan keluar dalam buku USM pada hujung tahun ni lah. Okay. Nabi Kota Putih. Kota Putih, Datuk Tadan. Okay, jadi tak jauh juga daripada sini ada Kota Putih. Kota Putih ni pun dulu dia ada satu cerita lah, legenda, iaitu Puteri Lindungan Bulan. Yang ni cerita zaman Aceh. Dan Kota Putih juga disebut, tak jauh dari Kota Putih tu ada Jeram. Jeram ni lah yang ditemui makam Sultan Muhyiddin. Sultan Muhyiddin. Dan selepas tu disebut dalam Note History of Kedah, disebut satu tempat bernama Jeram. Cerita Jeram ni nanti ada masa saya akan pergi tunjuk lah, saya pergi dah di Jeram tu. Di Jeram ni ada satu kawasan makam, dipercayai lah panglima-panglima ataupun pahlawan-pahlawan Kedah ni ada satu makam di situ. Dan tak begitu di orang kata apa, tak begitu di terukar sangat lah Okey. Jadi dia ada beberapa tempat strategi. Kat sini ada sungai. Tak sungai dulu sungai tak lah. Sungai besar dulu tak ada, ni baru lah. Tak ada. Jadi main kot ni kot darat lah. Ni baru ni 70-an 80-an. Okey, jadi kawasan ni mungkin sebab dia tak ada laluan sungai, jadi sebab tu kot tak ada cerita sangat lah apa-apa peristiwa yang berlaku di kawasan ni lah. Tapi kalau Melah ada sungai. Kalau lah Ampamai ada sungai lah. Kalau tahun 1800 dulu dipercayai tak ada. Okey, kalau Bukit Kayu Hitam ni asalnya, kalau ikut cerita orang kampung lah, dia main daripada pokok domoy. Orang kata komoy ada, domoy pun ada, pokok hitam. Dan mereka kata cerita beli nama Bukit Kayu Hitam ni pasal masa tentara Siam berkubu di situ, di Bukit Kayu Hitam ni. Jadi mereka ambil kayu tu, mereka buat senduk. Jadi bila mereka masak tu, duk kacau nasi tu hitam. Mereka boleh tengok rupanya kayu tu hitam. Tak tahu, mungkin lah raja kayu lah, sebab raja kayu je yang hitam kan. Ataupun kayu arang lah, Wallahualam kan. Jadi itulah asal nama dia Bukit Kayu Hitam. Dan kalau kita tengok daripada peristiwa Perang Kedah Siam juga, Tengku Kudin dengan Syekh Samad Falim Bani, makam Syekh Samad Falim Bani ada di Hat Nyai. Jadi Hat Nyai ni tak jauh, sebelah kami lah. Sebelah, betul-betul sebelah. Kira kalau menjerit ni dengar kan. Kalau menjerit dengar lah. Saya mau bayam pergi. Cik Manggari biar kan. Tapi orang kita dekat lah, sepelung orang kata kan. Dengar di Hat Nyai. Jadi bila di Hat Nyai, maknanya Angkatan Kedah ni dia pernah lalu kawasan ni. Sebab mereka serang. Sebab sini tak ada sungai. Jadi satu-satunya jalan adalah melalui jalan darat. Cuma kita tak tahu di mana lokasi mereka mendarat, di mana kubu tentera Siam dan sebagainya. Tapi di Kota Putih, ikut daripada kajian saya, memang ada lah markas tentera Siam. Tu nak pergi tang pula. Jom kita sambil-sambil jalan. Kasar. Mai. Mana?
Pintu masuk lah. Pintu masuk lah. Dia tak ada kat tepi ni, betul belakang tu ada kan. Semua tu. Ha. Okay, dah betul kan. Semua tak jumpa pintu kan. Dia ada lorong air, ada sungai dalam ni. Oh. Dia macam ni kan lubang-lubang ni. Tembus tu. Terbulung lah. Tapi Kau support. nak masuk lah. Tu. Cakap lagi bukit ke? Dia boleh agak pergi ni. Tak apa, apa ni? Ngah. Semok tu. Semua tak ada siapa jaga ke. Ni tak boleh masuk ke? Orang Belanu ada. Ujung ni. Lah. Dah. Ni, ada rakan dah. Akan mengah. Tengok orang tangguh datuk. Kakak tengok adik. Kakak tengok adik. Pegang dengan adik. Pegang dengan adik. Kakak buat apa tu? Kalau nak pergi belah sana kena naik kereta. Panjang. Boleh pusing ni kalau nak kereta. Tunjuk ke mak ni tu. Sama dia abang kita. Ke mak bukit-bukit. Ayah, kat sini boleh mandi dia. Boleh. Tak ada jawab dah. Tak ada bewak. Tak apa tadi. Kat sini ada tent lah. Tadi tu. Situ boleh naik tu ada buat dalam daerah Kedah. Ha? Buat dalam daerah Kedah. Mana? Tu atas tu. Tapi jenak agak. Ayah, pakcik tu kata boleh masuk gua. Pakai kat mana? Ada road dah. Ni, Ha. keling. Nak ambil orang nak ambil belajar. Tak kena buat apa tu. Orang kita ni. Tak ada orang tak jaga ni. Tu boleh naik ni kalau naik bukit ni. Kat sana tak sure naik bawah. Jom, kita naik. Tunjuk je dah. Ayah, tu ayah tepat masuk. Kita masuk. Kita masuk gua, ayah. Yeay. Kenapa? Pula. Motor boleh lalu. Dilarang. Itulah makna kata boleh lalu dengan motor. Dia dilarang masuk. Kan? Tak boleh tapi tu dah. Oh. Tu orang tanya kat mana? Ayah boleh masuk ke, ayah? Boleh. Orang tanya kat mana? Jom. Demi-demi dah ni buat ni. Ketak tengah. Cakap lah. Cantik sangat kan. Sakit. Banyak ni. Tak baik. Jap lah. Dekat ni. Okey, lah ni kami ada di Bukit Keplu. Kod Diang lama. Dalam. Kod Diang Dalam. Kod Diang lama dalam. Dia ada kod dalam dalam, kod dalam luar. Kod Diang lama. Okey. So ni kalau apa tengoklah lebih kurang tu. Ada menyeruka. Atas tu, atas puncak tu. Kena tengok mai ada bendera Kedah lah atas tu. Lepas tu ni lah tadi apa tengok dulu tak tahulah apa jadi kawasan ni. Saya pun pertama kali mai. Tengok daripada infrastruktur yang dibuat oleh kerajaan negeri MDKP. ataupun Majlis Daerah Rumah Batu mereka dah buat track apa semua lah. Maknanya dulu mungkin kawasan ni pernah nak dibuat satu kawasan pelancongan kot. Ni baru. Ha? Ni pun dulu depa buat cantik je. Tak apa jaga. Ni gua Batu Kapok ah. Gua Batu Kapok lah digerekkan sebagai salah satu tempat unik lah dalam daerah Rumah Batu ni. Tapi itulah bila lama-lama ni kita itulah masalah kita kan dalam industri pelancongan ni. Dia kena ada komitmen lah daripada semua orang. Tapi di Kedah ni susah nak hidup lah mungkin sebab yang pertama saya rasa pasal orang kita pun tak banyak knowledge. Tak banyak ilmu pengetahuan sejarah orang nak cerita apa semua tentang apa yang ada di kawasan depa lah. Dan nak pula orang kampung bagi depa tempat ni Depa petani lah. depa petani kan. Kalau hampa tengok tadi ada sawah bendang apa dekat sini, jadi pemikiran depa tu tak sama lah kan. Tak nak. Macam kami ni orang Kedah juga, cuma kami duduk di luar, jadi kami keluar pada comfort zone. Jadi bila keluar pada zon selesa tu kita tengok, kita keluar, kita tengok benda yang di luar tu kita nak bawa balik. Tapi itulah kita kena bertemu dengan orang kampung pula lah kan. Tapi kalau kita tengok daripada infrastruktur yang mereka buat ni, kalau ikut betul-betul gayanya memang boleh hidup lah.
kawasan ni. Cuma kena ada expertise, orang yang pakar dalam pelancongan apa panggil apa? Ekoturism. Ekoturism lah yang kena main nasihat lah. Saya tak pandai abang ni kan. Saya sejarah boleh lah. Abang mic lupa bawa. Mic lupa bawa. Ada daripadanya. Oh, tapi tak masuk ni. Ni kepala. Okey, so lebih kurang lah saya pun nak masuk gua ni. Situ ada tempat orang ambil tek lawak apa tu. Ada satu gua sana tu. Besar ni. Ambil baju tek lawak. Tu depa ada ambil baju tek kelawak tu dalam lubang tu. Tu nampak dah lubang tu kan. Tu ada kelawak tu lah. So dalam ni boleh masuk ni. Cuma saya main dengan family, jadi saya malas lah nak masuk. Kalau saya seorang dengan satu ni, saya masuk dah ni. Kita jenis rodong kan. Bagi salam lah lebih kurang kan. Tempat-tempat ni ada lah seorang jaga kan. Kita main dia elok. Okay, jadi pencarian tentang sejarah Kubang Pasu ni, saya buat masa ni saya belum dapat seru lagi lah. Saya lebih tumpu kepada apa yang berlaku di kawasan Kota Kuala Kedah. Dan insyaAllah lah, bila selesai di Kota Kuala Kedah tu, saya akan buat lah di kawasan-kawasan lain lah. Oh, Kedah lah insyaAllah. Dan tak jauh juga daripada sini, kita boleh pergi ke Kuala Perlis. Dulu kalau hampa main naik kereta pun tak jauh mana. Kalau naik kereta lebih kurang sejam kan. Kalau naik kereta, kalau dulu mungkin mereka main dari sungai. Tapi itulah masalah dia. Sungai tu kita tak tahu tak mana. Sebab dalam peta yang saya dapat pun tahun 60 pun dah tak ada sungai. Tak ada bau sungai ni. Tahun 60 tu pun tak ada sungai. Tapi tak tahulah anak sungai tu mati ke apa dulu kan. Tapi tak jauh dari sini Kuala Perlis. Dan di Kuala Perlis tu ada apa ni, makam Sultan Jainuddin, Sultan Kedah lah. Sultan Kedah tu kurang tahu, saya tak ingat lah tu. Tapi boleh kata pak darah kepada Sultan Mat Tajuddin lah, 1821. Dan di situ pun dipercayai juga ada, dia duduk dalam kawasan macam ni. Yang bersapi-bersapi lah, mungkin apa bisa tengok. Jadi istana, dikatakan istana Sultan Jainuddin tu di situ, di kawasan ni. Dan mana tak tahulah, kemungkinan besar dulu mungkin pemerintah ataupun Raja Kubang Pasu dia main buat di sini kan. Dia buat dia punya istana apa, pusat pemerintahan dia. Jadi itulah 1001 kemungkinan. Sebab kalau biasa di Kedah ni jarang lah dia buat open, tempat open, tempat yang terbuka lah. Kalau kita tengok daripada strategi pembinaan pusat-pusat pemerintahan di Kedah ni, biasanya dia akan duduk di kawasan-kawasan bukit. Contoh macam Kota Sarang Semut, itu kawasan bukit juga tu. Lepas tu Kota Kuala Kedah tu pasal dia pelabuhan. Tapi kalau apa tengok istana anak bukit, nama pun dah anak bukit, dah tu bukit kan. Itu juga dengan Bukit Pinang dan sebagainya lah. Jadi banyak lagi lah kerja nak kena buat ni. Cuma itulah, dulu saya seorang lah, dah sampai ni alhamdulillah lah main tolong saya. Tapi saya memerlukan dan saya harap lah ramai lagi lah anak-anak dari Kedah ni mainlah kaji sejarah kita balik, tok nenek kita main hidup balik, peringat mereka apa semua kan. Sambil-sambil kalau duk buat kajian tu, fikah Fatihah kat mereka. Mereka pun berjuang untuk kita mati. Orang kata matilah untuk generasi kita hari ni lah, merasai nikmatnya kebebasan, boleh duduk live macam ni kan, boleh duduk cakap pumpang-pumpang kan, boleh kata lah saya rasa sedih apa semua kan. Tapi sedih lagi mereka lah, mereka yang lalu kan, kita mengenang saja kan. Jadi kepada kawan-kawan semua, kalau nak main sini bolehlah kontak-kontak kat sini kan, dia orang sini. Nanti insyaAllah depan-depan ni kami akan tengoklah, insyaAllah saya akan carilah orang lama kat sini lah. Dan info-info mereka tu kita buat sejarah lisan apa sikit. Dan kita akan buat kajian lah. Okey. Jadi ada soalan? Saya bertanya soalan. Ada sekat apa? Gua Kerbau ni ada sumpahan kelembai. Batu berbentuk kerbau. Ada kat dalam tu tadi. Oh, dalam. Tu abang kena tanya siapa ni, dia orang sini. Apa boleh PM dia siapa ni, siapa? Syaruni. Siapa ni Syaruni. Dia punya Facebook dia. Apa boleh PM dia kalau hangpa nak tahu kawasan ni lah. Apa nak suruh dia bawa berjalan ke, kena pasembot apa kan. Pasembot sempoi dia tu kat Kotiang dia dah kan. Dia nak bawa kan, dia nak belanja dia dah, kita main lah. Orang nak belanja kan. Okey, jadi saya tahu takat yang atas saja. Dan saya tak mengkaji lagi
betul-betul dalam berkenaan dengan peristiwa ni. Cuma aku rasa hebat Tengku Anum tu, kita macam tak panjang lah, apa boleh carilah dalam buku saya tu, Gajah Putih di Bumi Geroda, ataupun yang cetakan yang paling terbaru ni Perang Kedah Siam lah, Perang Melayu Siam. Adalah sikit-sikit kalau nak boleh PM saya lah. Sambil-sambil tu kita main ni pun kita promote sikit lah kan buku barang kita buat kerja ni. Dan itulah saya harap semoga satu hari nanti kawasan ni naik balik lah, naik seri balik lah. Untuk itulah, tak tahu nak kata lah. Tu Abang Imran Azmi tadi dah jawab lah tu. Kalau ikut rekod sejarah Gua Kerbau, tempat persembunyian tentera Dang Anum, tak pasti betul ke tak? Dang Anum. Dang Anum. Tengku Anum kot. Tengku Anum kot bang. Dang Anum perempuan. Tu Megat Seri Rama Dang Anum. Tak apa, silap info biasa tu, nama nak sama. Kalau ikut macam tu lah. Dia Tengku Anum 40 Panglima Kedah. Tapi itulah, Tengku Anum ni pun somebody juga lah yang saya skeptik sikit lah. Lebih kurang tu lah suasana. Okey, di sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Mailah ke Kok Tiang, tengoklah suasana di kampung ni. Tinggal dia makan ikan ni. Dan rasailah sendiri lah. Kalau berani main petapa je ni, tak apa pelbagai gua tadi. Kau pinik gua tu, bila petapa tengok pokok depa nak main 40 orang tu kan. Try. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.